Ketika kita dibekam, sakit tak bekam? Sakit. Adakah kita memarahi orang yang membekam kita? Woi, gila awak sakit lah. Tak. Kita memandang sakit itu sakit. Tapi kita tetap redha. Sebab apa? Di situ ada kesihatan. Berarti kita tak memarahi orang yang membekam tersebut dan tetap kita redha kerana ia ada kesihatan badan untuk saya. Begitulah fakir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Dia pandang fakir itu kadang-kadang menyusahkan dia, tetap dia redha kerana yang memberikan fakir itu ada Allah untuk kebaikan pada dirinya. Maka pada redha tersebut tidak ada bantahan. Dia tak pandang aduh, tak, dia tak akan sedih. Bahkan dia redha dengan keadaannya sebagai orang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga beserta dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam amal salih atau berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan seorang itu dimasukkan ke dalam syurga, berada di dalam syurga di akhirat kelak, maka di dunia akan digerakkan oleh Allah Taala dengan amalan-amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Kalaulah seorang hamba yang Allah Taala inginkan hamba tersebut berada di syurga di akhirat kelak, maka di dunia terlebih awal Allah Ta'ala akan bimbing dia dengan amalan-amalan kebaikan, yang mana dengan amalan kebaikan tersebut boleh menghantarkan dia dengan rahmat Allah berada di dalam syurga. Nabi SAW bersabda, orang yang keluar menuntut ilmu dilakukan perjalanan, sebenarnya dilakukan perjalanan nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga nanti muzakarah yang kita muzakarah, nanti ilmu yang kita peroleh atau diberikan kefahaman oleh Allah Ta'ala, moga-moga kefahaman ilmu tersebut diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk amal. Kerana orang yang memperoleh ilmu kemudian tak amal dengan ilmu tersebut, maka akan membinasakan kehidupan akhirat nanti. Begitu juga nanti kalau sekiranya tak diampun oleh Allah, dia berada dalam neraka. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni kita dan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita untuk kita amal dengan ilmu yang kita faham. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi kita muzakarah pembahasan mengenai ataupun kitab, iaitu 40 hadis tasawuf. InsyaAllah siapa nak order kitab nanti bolehlah lepas ni. InsyaAllah boleh. InsyaAllah kena order nanti insyaAllah. Pada edisi siri yang pertama, Alhamdulillah, telah pun kita bahas mengenai kelebihan ahlu suffah yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana baginda melihat mereka dan baginda memberikan kabar gembira kepada ahlu suffah. Maka musannifur rahimahullah, pengarang kitab, mengatakan ahlu suffah ini adalah ciri-ciri kepada ahli tasawuf. Kalau kita lihat ahlu suffah tu, saya dah sebut dah itu hari, sebenarnya ahlu suffah tu banyak, 70 orang lebih kurang 70 orang. Apa boleh kita ambil kesimpulan daripada kisah Sayyidina Abu Hurairah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dan kesimpulan sahabat ahlu suffah yang lain adalah mereka telah memutuskan kehidupan dunia berserta dengan masyghul, sentiasa menyibukkan diri dengan ibadah. Salah satu reason ataupun sebab
yang diberikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa hadis yang ku miliki hafalan begitu banyak, sedangkan Abu Hurairah duduk dengan Nabi tu tak berapa lama? Kata Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan meniaga. Saya ni tak ada apa kerja pun. Saya ni ahlu sufah, duduk kerja ibadah saja, makan pun tak cukup, dan masa saya terlampau banyak dengan Nabi. Maka setiap kalimat saya hafal betul apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sebelum ini boleh kita ambil manfaat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sekiranya kamu memiliki kelebihan, kelebihan tu jangan sebut di hadapan orang yang tak ada kelebihan tu. Faham? Kita ada satu kelebihan, kelebihan tu jangan cakap di hadapan yang mana orang tu dia tak ada kelebihan tu. Kenapa saya sebut macam tu? Hadis tu menunjukkan lebih kurang macam tu. Sebab Nabi SAW tengok mereka, baginda tak sebut mengenai kekayaan, Nabi tak sebut mengenai banyak infak, Nabi tak sebut pahala banyak infak tau. Tapi Nabi tengok mereka, Nabi cakap mengenai kelebihan yang ada di sisi mereka. Maka maksud di sini adalah ucapan baginda adalah menggembirakan hati mereka. Begitulah, sekiranya ada harta, jangan cakap soal harta di hadapan orang miskin. Kalau ada anak, maka jangan sebut perihal anak di hadapan orang yang dah nikah tak ada anak. Sekiranya ada rumah yang besar ataupun nikmat rezeki yang lain, makanan yang sedap, jangan cakap di hadapan orang yang tak mampu membeli makanan yang lebih sedap berbanding kita. Maka kerana percakapan tersebut boleh menggoreskan hati saudara Muslim, sedangkan nilai satu orang Muslim lebih bernilai berbanding Kaabah. Nah, sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang kedua. Kalau ada masa sempat, kita masuk pada hadis yang ketiga juga, nanti kita sambung insya-Allah. Nah, hadis yang kedua pula membicarakan mengenai kelebihan orang miskin ataupun kelebihan orang fakir dan juga beserta sifat-sifat mereka. Insya-Allah masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Thauban radhiyallahu anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat radhiyallahu ajmain. Hari itu kita sebut daripada Ibnu Abbas. Saya sebutkan perihal Ibnu Abbas. Nah, hadis ini pula daripada Thauban radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian Nabi cakap, wahai sahabat, maukah kamu semua aku beritahu satu amal? Aku jamin sekiranya kamu amal dengan amal tersebut, maka kamu akan berada di dalam syurga. Maka terus Thauban radhiyallahu anhu bangun, angkat tangan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan amal dengan amalan tersebut. Kata Nabi, tunggu dulu, amalan ni saya tak sebut. Gah, kata macam mampu. Tahukah apa dia? Iaitu tidak mengharap dan tidak meminta pada makhluk. Tak harap pada manusia, tak minta pada manusia. Akan saya sebutkan nanti betapa hinanya satu orang pi minta dekat satu orang lain. Betapa buruknya, betapa aibnya dia. Sampai dalam kitab Rawdatul Uqala karangan Al-Imam Ibn Hibban sebut, biar kita makan pasiang lah walaupun tak ada apa pun, tapi jangan mengaibkan diri, pergi minta ke orang itu, tak bagus. Guru saya bagi tahu, kalau kamu tengok satu orang yang sibuk dengan kerja, asyik kerja, tengok dia kerja itulah dia sibuk dengan kerja, maka tanamkan husnuzan, tanamkan sangka baik kat dia. Kenapa dia kerja macam tu? Sebab dia tak mau ada hati dia nak minta ataupun harap pada orang lain. Tapi nanti dia sibuk dengan kekayaan, itu kita serahkan kepada Allah. Itu hubungan batin dia dengan Allah. Itu soal kekayaan harta dia dengan Allah. Tapi kalau orang tu sibuk kerja, kenapa? Sebab dia tak nak mengaibkan diri dia, pergi minta pada saudara Muslim. Itu satu perkara cukup aib. Kalau boleh tu jangan minta ke orang lah. Janganlah.
Nanti Imam Ghazali akan sebut. Nanti dalam pengakhiran bab fadilatul faqir, bab pada menyatakan kelebihan fakir. Di hujung bab tersebut Imam Ghazali kata, jangan minta ke orang lah, kamu akan dihina oleh orang, kamu dipandang lekeh oleh orang, sedangkan fakir itu satu kemuliaan di sisi Allah. Jangan tunduk pada makhluk, jangan tunduk pada manusia, biar hanya untuk Allah. Kalau guru saya cakap, biar mati, asalkan jangan minta dekat orang. Biar mati pun tak apa, jangan pergi rendah minta ke orang tu, jangan. Saya dah sebut dah itu hari, seorang saleh, dia kalau orang meminta dekat dia, dia tak mau kalau orang tu ajukan permintaan, melainkan tulis kat surat. Biar saya tengok, oh nak duit sebanyak 500, nak duit sebanyak 3,000, dah 3,000. Sebab datang dengan rendah, dengan aib minta tu, tak sanggup tengok orang hina macam tu lah. Dah main kertas tulis lah, biar macam tu. Masya Allah. Nah, ni Sayyidina Sauban. Maka Sayyidina Sauban kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal tersebut akan saya amal. Sahabat mengatakan, pernah satu ketika Sauban radhiyallahu anhu menunggangi unta. Kemudian ketika menunggangi unta, ada barang dia terjatuh. Sedangkan boleh sahaja kami di sekeliling itu disuruh tolong untuk ambil, tapi dia tak mau. Dia turun daripada unta, dia ambil barang tersebut, dia naik balik di atas unta. Maka sahabat tanya, kenapa macam tu Sauban? Kerana aku pernah berbay'ah, aku pernah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan minta kat siapa pun, aku tak harap pada siapa pun. Aku takut tadi tu aku dikategorikan sebagai harap dan minta pada makhluk. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang sentiasa mengharapkan pada Allah Ta'ala, dan sentiasa kita minta tidak lain tak bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, sambung hadis. Itu cerita sikit lah mengenai Sayyidina Sauban. Nanti kalau ada sahabat lain yang meriwayatkan tu, insyaAllah saya sebut. Kalau tak tahu, tak tahulah. Kalau tahu tu insyaAllah kongsi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sauban radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku keluasannya antara Aden dan Oman. Oman tahu Oman? Oman lah. Aden mana? Yaman. Aden tu Yaman. Saya cek dekat Google Map. Antara Aden sampai ke Oman lebih kurang 17 hari perjalanan. Luah jalan kaki luah. Dia 2,000 berapa ke lebih kilometer lah, 19 macam tu kot. Nah, telagaku, iaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluasannya antara Aden dan Oman. Airnya lebih putih berbanding susu, lebih sedap daripada madu, atau lebih manis daripada madu. Barang siapa minum akan air tersebut, dia tidak akan kehausan selepasnya selama-lamanya. Moga kita direzekikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Orang yang pertama, hadis ni faham betul bukan kata selain orang ni tak ada, bukan. Orang yang pertama maksud ni, bukan kata selain ini tak ada, bukan. Orang yang pertama orang yang pertama sampai ke telaga tersebut atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah orang-orang miskin atau orang-orang fakir dalam kalangan muhajirin. Kami, iaitu sahabah radhiyallahu ajma'in, bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang kotor pakaiannya, rambut yang tidak terurus, tidak dibukakan pada mereka pintu-pintu yang terkunci. Mereka tidak mengawini wanita yang gemar kesenangan, yang suka harta tu. Tak mau kat dia orang, tak mau. Sebab mereka macam tu, mana mau, tak nak. Mereka memberikan apa yang ada pada mereka, dan mereka tidak diberikan apa yang menjadi bilik mereka.
Nah, dan akan datang kaum-kaum yang mereka berkata, aku adalah fulan bin fulan, dan pasti aku akan berkata, sesungguhnya kamu adalah pengganti selepasku. Ini cukuplah satu dalil yang menunjukkan fadilatul faqir ataupun kelebihan ke atas orang fakir. Berdekatan dengan hadis ini, kalau hadis ini menyebutkan orang yang terlebih awal akan datang di telagaku adalah golongan fakir ataupun khusus golongan orang miskin. Pada hadis yang lain yang selalu disebut, Nabi SAW bersabda, beruntunglah, bahagialah wahai orang fakir, kerana setelah aku masuki syurga, maka kamulah terlebih awal bersama denganku. Setelah 500 tahun barulah orang-orang fakir akan menyusul kita. Pada hadis yang lain disebutkan nanti orang kaya tu dia tengok, Masya Allah, 500 tahun panjangnya perjalanan kami ni, maka dia akan senyap-senyap, dia akan beratur bersama dengan orang fakir. Dia nak cepat. Amboi, kat dunia tahu pula nak kumpul-kumpul duit, tak mau fikir pula mengenai akhirat. Maka mereka lari, kemudian dipegang oleh malaikat. Ni muka orang kaya, pergi belakang, tak boleh. Maka orang yang betul-betul memikirkan dia itu nak berdekat dengan Nabi SAW, betul kalau disayang pada Nabi, kalau betul dia fikir nak dekat dengan Nabi, maka di dunia dia tinggalkan kekayaan. Betul tak? Sahabat memikirkan bagaimana sentiasa mendekati Nabi SAW. Nah, saya akan sebut mengenai beberapa mengenai orang-orang fakir. Sebelum tu ada beberapa kisah yang saya akan kisahkan terlebih awal. Pertama adalah kisah Sayyidina Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Siapa ni sahabat ni? Siapa ataupun kita sebut tabi'in, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Siapa beliau? Radhiyallahu anhu, iaitu cicit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lagi saya akan sebut cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahkan dengan Muhammad bin Al-Baqir, lahirlah Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, termasuk Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya pun saya akan sebut. Mereka dia lebih kurang macam keluarga lah, ada sangkut paut. Nah, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair ini termasuk golongan, bukan Amir, Az-Zubair. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam dinikahkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, hasil isteri yang pertama, iaitu Asma. Asma binti Abi Bakar dinikahkan dengan Zubair bin Al-Awwam. Hasil pernikahan tersebut dapat beberapa orang anak, di antaranya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair jadinya siapa? Cucu Abu Bakar As-Siddiq, betul. Nah, kemudian Abdullah bin Az-Zubair nikah, dapat anak, iaitu Sayyidina Amir. Nah, Sayyidina Amir ni, Sayyidina Amir dia mengenali beberapa orang miskin yang saleh, beberapa orang fakir yang saleh. Apa Sayyidina Amir dia buat? Ketika orang-orang fakir ini mendirikan salat di dalam masjid, dia akan ambil duit, kemudian dia balut dengan sesuatu dan diletakkan di kasut-kasut mereka, kemudian dia balik. Masya Allah. Kenapa? Kerana Sayyidina Amir ini tahu kemuliaan yang ada di sisi orang fakir, tahu betapa tingginya darjat mereka di sisi Allah Ta'ala, ingin memberikan supaya berkah terpercik juga kepadanya, supaya dengan cara ditanya oleh orang, kenapa letak dekat kasut, bagi je dekat tangan, jangan, nanti mereka akan segan dengan aku, nanti kalau jalan jumpa mereka akan malu dengan aku, mereka akan membuat supaya mereka nak kena respect aku, supaya tak jadi berlaku perkara tersebut, maka aku letak di kasut-kasut mereka. Boleh kita amal? InsyaAllah, moga Allah berikan kekuatan. Amin. Ni dalam kitab Sifatus Safwa. Okey, yang kedua iaitu kisah Al-Imam Sufyan As-Sawri meletakkan syarat untuk hadir dalam majlis ilmunya. Saya cerita hari itu. Imam Sufyan As-Sawri meletakkan syarat siapa yang boleh duduk dalam majlis ilmunya. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ini tabi'in yang alim. Anak murid Imam Sufyan As-Sawri adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Imam Sufyan Tsauri dia meletakkan syarat hanya orang-orang fakir saja boleh duduk dalam majlis ilmuku. Kalau bukan golongan fakir tak boleh duduk dalam majlis ilmuku. Ini boleh empat boleh duduk boleh lah, tak ada syarat. Tak ada syarat boleh. Tapi Imam Sufyan Tsauri ini orang alim. Yang kalau mana ustaz pun kenal ni. Tak kira dia tu golongan mana, ke firqah, kefahaman, semua kenal. Ini semua sepakat kealiman yang ada pada Imam Sufyan Tsauri. Apa syarat yang diletaknya? Hanya orang-orang fakir saja boleh duduk. Kenapa? Nanti ada kesan hati yang tak baik kalau ada orang-orang kaya yang duduk di dalam majlis ilmu kerana kekayaan mereka. Saya kalau biasa pergi dekat Subang, SS18, saya tak sebut surah mana, ni rakaman saya tak sebut. Nanti memang kesan betul ke hati nanti. Nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nanti dia orang nak belanja nasi Arab lepas habis kuliah. Saya cakap ni tak dapat nasi Arab ni. Dia bungkui pula bagi untuk bini. Dia kata tak apalah, makanlah dengan bini sekali. Allah. Ini kalau saya cakap ni tak dapat nasi Arab ni. Nasi Arab pun tak dapat. Duit kuliah pun tak dapat. Macam mana ni? Bukan itu saya maksudkan. Tapi kadang tu ada juga perasaan nak kena jaga tu. Kadang ada ujian juga dekat hati. Tapi kalau surau macam ni kena bantai zuhud habis-habis memang. Setiap kalimah surau kena ada poin baru mengenai zuhud. Nah, kenapa? Kerana ada kesan yang tak baik. Nanti dalam hadis ini akan datang ni ada satu bab mengenai meninggalkan perhimpunan orang-orang fakir, ataupun tidak digalakkan duduk bersama dengan orang-orang fakir, orang-orang kaya. Galakkan meninggalkan perhimpunan orang-orang kaya dan tak dianjurkan duduk bersama dengan orang-orang kaya. Apa kesan buruk? Nanti kuliah yang akan datang atau sesi yang akan datang saya sebut nanti. Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, syarat untuk duduk dalam majlis ilmu dia mesti kena fakir, mesti kena orang miskin baru boleh duduk. Nak menunjukkan begitu kasih sayangnya Imam Sufyan Tsauri ataupun pandangan kasih sayang pendekatan kepada orang-orang fakir. Kalau saya lah mungkin duit banyak lagi saya nak pergi. Mana datuk mana ke panggil kat rumah ke. Alang-alang boleh tengok anak sekali. Mana tadi pergi anak ke. Duit confirm dia bagi banyak nanti kan. Tapi itulah syarat diletak Imam Sufyan Tsauri. Sayyidina Atha mengatakan, tak ada lagi aku melihat pada perkumpulan majlis ilmu Imam Sufyan Tsauri orang yang paling mulia iaitu orang fakir miskin. Tak ada lagi orang yang paling hina iaitu orang-orang kaya di dalam majlis ilmu tersebut. Dan kata orang kaya, kami sanggup meninggalkan kekayaan kami supaya kami dapat duduk ilmu berdampingi Al-Imam Sufyan Tsauri. Kami sanggup jadi orang miskin tak apa, kami tinggallah ilmu-ilmu, yang penting kami dapat duduk dalam majlis ilmu Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sambung. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika sakit inginkan buah anggur. Sayyidina Ibnu Umar, dalam kitab Ibnu Hibban sebut Sayyidina Ibnu Umar tu sakit, kemudian tiba-tiba Sayyidina Ibnu Umar kata, tolong bagi aku nak buah anggur. Kat kawasan situ tak ada siapa pun buah anggur ada, melainkan satu orang sahabat saja. Dia datang, dia kata, wahai anaknya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, nah ambillah buah anggur ni pada engkau. Ketika dah pegang nak makan, datang orang fakir miskin ketuk pintu. Saya nak sesuatu sikit, boleh tak bagi? Maka kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, anggur ini dah kau berikan kepada dia, biarlah aku tak makan. Masya Allah. Moga Allah Ta'ala percikkan juga sifat ini kepada kita. Amin. Kisah mengenai Sri As-Saqati hendak membebaskan seorang hamba. Sri As-Saqati menjumpai seorang wanita, yang mana wanita tersebut dikatakan gila dan dijadikan status sebagai seorang hamba. Indonesia panggil budak hamba dia, ataupun orang gaji macam tu lah, mudah kita faham. Sri As-Saqati rahimahullah jumpa dia, tanya, wahai wanita, kenapa engkau ni dikatakan gila? Dia kata, kerana hatiku terlampau cinta kepada Allah, sehingga cinta aku tu terlampau membuat hatiku pada Allah, orang tak memahami qalbuku, hatiku, sehingga mereka menghukumi aku sebagai orang gila. Kamu ini hamba, ya. Ada tuan kamu, ya. Tak apa, besok aku datang pada tuan engkau, aku beli engkau, kemudian aku bebaskan engkau. Baik. Sri As-Saqati balik, cari-cari tengok beg duit. Ini tak ada duit ni. Pandai-pandai aku cakap ni. Buka uncang tengok, tak ada duit ni. Macam mana ni? Salat, doa menangis. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dah janji ya Allah, aku nak bantu dia ya Allah. Duit ni aku bukan untuk aku ya Allah. Aku nak bebaskan dia ya Allah. Ada orang ketuk pintu, nah ambil sumbangan pada engkau. Cukup-cukup duit tu nak buat bebaskan wanita tersebut.
Nangis doa minta duit bukan untuk personal tau, bukan untuk diri tau, tapi untuk membebaskan wanita salihah. Akhirnya besok tu pergi bagi pada tuan dia, dah aku bebaskan engkau kerana Allah. Sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, untuk memberikan harta untuk orang lain, itu dibantu oleh Allah. Kadang-kadang minta kita untuk menjadi kaya, kadang itu tak akan dibantu oleh Allah. Kenapa? Fikirlah nanti. Saya bagi tahu ada pembahasan, boleh bawa fikir tu. Kisah yang seterusnya, kisah Abu Hatim At-Tai diberikan oleh ayahnya 100 unta. Besok itu diagih-agihkan, diberikan kepada orang yang berhak dimiliki. Ayahnya itu bagi 100 unta. Imam Syafi'i menceritakan mengenai Abu Hatim At-Tai diberikan oleh ayahnya 100 unta. Besok 100 unta diagih-agihkan kepada orang lain, sehingga datang malam 1 unta apa pun tak ada dekat dia. Kisah yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan adalah mengenai kisah Ja'far bin Muhammad. Ini saya sebut tadi tu. Nabi SAW memiliki puteri, itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nikah, dapatlah Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Husain dinikah, kemudian hasil pernikahan tersebut lahirlah Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin nikah, kemudian dapatlah Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir nikah, kemudian dapatlah Ja'far As-Sadiq. Nanti Ja'far As-Sadiq nak lahirkan anak Musa. Kira Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali. Betul? Silsilah dia macam tu. Nah, Ja'far As-Sadiq tu kalau ada orang meminta kepadanya tu, dia akan berikan kepada kesemua, sehingga sedikit pun tak disisa untuk berikan kepada keluarganya. Kita kalau semua bagi orang dekat bini tak tinggal kau, marah bini nanti, Masya Allah, merajuk dia nanti. Sila hari bulan lari, tak mau duduk dengan kita nanti. Masya Allah. Moga Allah Ta'ala jadikan keluarga kita seperti keluarga keturunan Nabi SAW dan seperti kehidupan Nabi SAW. Dah. Kita bahas mengenai pembahasan mengenai orang fakir. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, perlu kita ingat bahawasanya kita pandang orang tu fakir, orang tu miskin, sebenarnya diri kita pun fakir juga, diri kita pun miskin juga. Orang itu fakir harta, satu orang tu dia fikir miskin soal harta, tapi sebenarnya kita fakir, kita miskin kerana kita tak ada apa, kerana semuanya hak milik Allah. Cuma dia itu fakir segi harta, dan dia juga fakir segi hamba, dan juga kita pun fakir segi hamba. Secara hakikatnya kesemua hamba Allah Ta'ala adalah hamba yang fakir. Sebab tu orang kubur Al-Faqir Muhammad Haslam contoh macam tu. Kenapa Al-Faqir? Nak menunjukkan supaya tawaduk tu. Al-Faqir tu saya tu tak ada apa macam tu. Kenapa? Baik dia tu orang kaya, baik tu orang dia miskin, di semua perlu kepada Allah. Seperti mana orang fakir ataupun orang miskin yang perlu kepada harta, sebenarnya semua hamba perlukan kepada Allah. Maka ia juga dikatakan sebagai seorang hamba yang fakir. Maka sentiasa letakkan dalam hati, saya adalah abdun faqir, saya adalah hamba yang fakir yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, adab sopan orang fakir pada kefakirannya. Sekiranya orang fakir miskin tak menjaga adab ini, maka batallah pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya. Sia-sia kefakirannya. Padahal orang fakir itu pahala cukup besar, pahala yang cukup banyak, tapi sekiranya tak dijaga kefakiran tersebut, adabnya, maka akan digugurkan seluruh pahala-pahala tersebut. Maka menjadi orang yang sia-sia. Padahal orang fakir itu boleh ambil kesempatan menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, orang fakir yang baik dengan orang kaya yang baik, mana lebih mulia? Tetaplah orang fakir yang baik itu lebih mulia. Orang fakir yang baik dengan orang kaya yang baik, maksudnya orang fakir yang jaga adab yang kita akan sebut, dan orang kaya yang memberikan infak, yang memberikan sedekah. Tetaplah orang fakir yang menjaga adab ini, pahalanya tetap lebih besar lagi. Allah. Nah, adab orang fakir pula terbahagi kepada dua.
Pertama ada adab batin, kedua disebut adab zahir. Adab batin ini terbahagi kepada 3. Faham betul-betul ni? Ilmu ni ilmu orang tak suka, umur orang lari. Ini fakir mana orang nak dengar? Gila lah. Orang aku susah-susah nak jadi lawan dengan kawan tu, dia cerita ajak fakir pula. Tak mahu aku. Fakir sebenarnya orang yang dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, masih subur lagi dunia ini. Kalau dah aku nak hancurkan dunia, kenapa aku suburkan dunia? Masih ada orang-orang fakir yang redha kerana kefakiran mereka. Kerana mereka, aku masih utuhkan dunia lagi, aku stabilkan dunia ini. Kan berkat mereka tu orang-orang fakir. Nah, mereka menjadi pasak di dunia, tapi sekiranya tak menjaga adab, maka mereka bukanlah sebagai pasak, sebenarnya mereka juga mendapat laknat Allah Ta'ala. Orang fakir yang tak menjaga adab kefakiran lebih hina berbanding orang kaya yang dalam keadaan memberikan infak. Sambung, saya sebut adab tadi terbahagi pada berapa? Adab tadi terbahagi pada 2. Adab batin, adab zahir. Adab batin terbahagi pada 3. Nah, dia ada adab zahir, adab batin. Betul lah, adab batin tu terbahagi pada 3. Pertama, redha dan tidak benci keadaannya difakirkan oleh Allah Ta'ala. Dia suka, dia redha, walaupun kadangkala dibenci, tapi benci dia tu seperti sakitnya dia dibekam. Ini bukan saya sebut, Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut. Nampak macam sempoi Ustaz buat tamsil macam ni. Bukan. InsyaAllah kalam yang saya sebut tu bukan dari saya, insyaAllah. Semua tu daripada ulama, daripada saya tolong bagi tahu saja. Nah, Imam Ghazali kata, kalau kamu pergi pernah bekam? Oh, tak pernah? Samalah. Pernah? Tak pernah? Tak pernah juga. Nanti moga direzekikan oleh Allah, amin. Atlet pun bekam juga. Orang kafir, padahal orang kafir tu, betul kan? Nah, bekam, tak tahulah, setahu saya bekam tu ada beberapa cara. Di antaranya dia macam pen, ada pin kat situ, macam tu, letak kap dia tu, dia tarik, dia tarik, nanti kita tu ditimbul macam tu, keluar darah. Ataupun ada yang pakai macam blade, pisau blade tu, ada juga, mana-mana lah. Nah, ketika kita dibekam, sakit tak bekam? Sakit. Adakah kita memarahi orang yang membekam kita? Woi, gila awak sakit lah? Tak. Kita memandang sakit itu sakit, tapi kita tetap redha. Sebab apa? Di situ ada kesihatan. Berarti kita tak memarahi orang yang membekam tersebut, dan tetap kita redha kerana ia ada kesihatan badan untuk saya. Begitulah fakir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Dia pandang fakir itu kadang-kala menyusahkan dia, tetap dia redha kerana yang memberikan fakir itu ada Allah untuk kebaikan pada dirinya. Maka pada redha tersebut tidak ada bantahan. Dia tak pandang aduh, tak, dia tak akan sedih. Bahkan dia redha dengan keadaannya sebagai orang fakir. Tamsil dia tu macam tadi itulah, macam orang bekam. Maka Allah Ta'ala memberikan seorang itu fakir, maka yang dia marah itu bukan Allah, dia benci itu bukan Allah, tapi dia benci itu kadang-kadang kerana fakir yang ada pada dirinya. Dan dia yakini yang dia tak suka fakir itu, di sebaliknya ada kesihatan seperti dipandang oleh orang bekam. Di sebalik fakir itu ada kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya. Orang macam ni nak supaya dikekalkan keredaan di dalam hati, sentiasa tadah kitab ataupun belajar kitab mengenai kelebihan orang fakir, nanti dia kuat hati dia. Nombor 2, hadis menyebutkan sekiranya seorang yang fakir dia tak redha dengan kefakirannya, maka pahala fakir tak akan diperoleh olehnya. Rugilah fakir dimiliki oleh seorang kemudian dia tak redha. Nah, kemudian nombor 2 pula adab batin. Pertama redha, pertama redha. Kalau tak redha, sayang, rugi, pahala yang besar Allah Ta'ala tak bagi kepadanya. Asalnya awal-awal bersama dengan Nabi SAW. Kalau tak ada redha nanti macam mana? Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, sekiranya aku berikan takdir aku kepada kamu dan kamu tak redha, aku tegaskan 2, tolong cari Tuhan selain daripada aku. Kedua, tolong cari kehidupan selain daripada dunia. Mana kita nak cari Tuhan selain Allah? Mana kita nak cari kehidupan selain dunia? Pergi Pluto ke? Marikh? Mana kita nak pergi? Pertama redha, adab batin.
Kalau Allah fakirkan kita, maka adab batin perlu jaga. Yang pertama adalah redha. Kedua adalah iaitu dia dalam keadaan bersyukur Allah Ta'ala fakirkan dia. Dia sentiasa syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia seronok, dia suka jadi fakir. Nombor dua adalah syukur ataupun bergembira dia dalam keadaan fakir. Kenapa dia syukur ataupun kenapa dia gembira dia dalam keadaan fakir? Disebabkan tiga. Nombor dua, pertama redha. Nombor dua syukur. Kenapa dia syukur? Kerana tiga perkara. Kenapa dia gembira Allah fakirkan dia? Disebabkan dia memandang tiga perkara ini. Pertama, ia tahu bahawa bahayanya memiliki harta yang banyak. Dia tahu kalau harta yang banyak ni memudahkan dia ini terjerumus pada fitnah harta. Memudahkan dia itu sibuk dengan menumpukkan harta sehingga tak ada masa hubungan dengan Allah. Difaham bahayanya harta tersebut di akhirat nanti lambat masuk dalam neraka, menyebabkan memungkinkan dan memudah dia dalam neraka. Allah ilhamkan saya. Sayyidina Wahab bin Munabbih dalam kitab Az-Zuhud karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Sayyidina Wahab bin Munabbih? Memasukkan unta ke dalam lubang jarum itu lebih mudah berbanding orang kaya nak masuk dalam syurga. Itu satu perkara yang mustahil, satu perkara yang susah. Allah beri ilham kat saya ni. Dia faham kalimat ini, dia faham sehingga dia difakirkan oleh Allah. Alhamdulillah, seronok dia kan, dia tahu. Dia tahu bahayanya memiliki harta yang banyak. Nombor dua adalah sekiranya Allah fakirkan dia dan dia gembira. Nombor dua adalah disebabkan memudahkan hatinya tawakal dan yakin kepada Allah. Orang fakir kan, hari ini ada makan, besok belum tentu ada. Ini mengajarkan hati dia tawakal kepada Allah, yakin akan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah dengan cara tak suka berharap pada pemberian orang atau sesuatu yang ada pada tangan orang lain. Dia gembira. Kenapa dia gembira? Supaya hati dia tak ada keinginan sesuatu yang ada pada orang. Oh, dia kereta dia besar, aku pun nak kereta besar. Itu tak ada kepada dia. Sekarang dia menjinakkan hati dia melihat harta itu macam seperti ular. Maka disebut oleh Al-Imam Ghazali, ulama sebenarnya kena zuhud, kata Imam Ghazali. Bukan saya sebut, Imam Ghazali sebut. Kenapa kata Imam Ghazali? Seperti seumpama ada budak-budak, ada satu orang laki ni dia nampak ada datang ular. Dia nampak ular, kemudian dia tak menangkap ular tersebut. Kenapa dia tak menangkap ular tersebut? Kalau dia tangkap ular tersebut, besok ular lain datang, budak-budak akan pergi tangkap. Bapak aku ambil ular lah, biasa je, boleh, tak ada apa. Walaupun, kata Imam Ghazali, walaupun ulama itu sekiranya memiliki dunia tak memasukkan hatinya, kerana dia tahu zamannya itu adalah zaman yang seperti kanak-kanak yang jahil, yang tak tahu menyengat bisanya ular, maka begitulah keadaan manusia umumnya, tak tahu bahayanya dunia. Kerana mentarbiah, maka ditinggalkan dunia. Dia boleh je ambil, dia sudah ada ilmu zuhud, dia sudah ada ilmu harta yang banyak, ilmu mengenai kecelaan dunia kemewahan, dia boleh saja ambil. Dia tahu digunakan cara macam mana, tapi dia takut nanti orang akan katakan dunia boleh. Tengok ulama ni pun okey je. Padahal Imam Ghazali meninggal hampir 1000 tahun yang lepas tau. Imam Ghazali tahu dah akhir tu apa akan jadi nanti. Maka Imam Ghazali kata, jadilah kamu seperti lelaki tersebut yang tak memberanikan diri, tak menghebatkan diri kamu mampu mengambil ular, takut kerana anak-anak kecil pun akan ambil ular tersebut juga. Mampu untuk mengambil dunia kerana takut pengaruh orang awam terhadap dunia itu lebih dekat, maka tak memberanikan diri. Sebenarnya orang fakir tu dia kena syukur kerana Allah Ta'ala jauhkan dia daripada harta, ataupun erti kata lain di akhirat, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kesusahan akhirat. Adab batin yang ketiga adalah dia kena ada akhlak yang baik. Jangan tengok orang kaya ni mau neraka dekat, ni rumah besar ni semua habis kiamat mah habis ni semua kubur sempit. Jangan, jaga akhlak, jangan hina orang. Boleh jadi dia tu lebih baik daripada kamu nanti kan. Jangan hina, jaga akhlak, jangan sombong. Besar hadapan kamu orang fakir, dia orang fakir, jangan sombong, sama-sama fakir. Jangan dengki mendengki. Kenapa orang bagi sumbangan kat dia, kenapa orang tak bagi sumbangan kat aku?
itu tak perlu ada. Yang ketiga, jaga akhlak. Yang keempat, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga salat, murah rezeki nanti. Yang kelima adalah tidak mengadukan kefakiran kepada orang lain. Jangan ambil simpati orang lain. Ja'far As-Sadiq, yang saya sebut tadi, Ja'far As-Sadiq. Satu hari jalan, orang bagi tu amboi, baju hebat nampak, mahal baju. Kan biasa orang, kalau ulama kita tengok pakai 2 lapis jubah biasa kan. Maka Ja'far As-Sadiq kata, sini. Orang dah pergi dah sini. Sini tangan kamu, sini. Dia pegang, kasarnya baju. Maksudnya murahnya baju dalam. Ya, aku tak nak tunjuk kefakiran aku, nanti orang bagi sumbangan duit dekat aku. Maka aku ada satu pakaian yang mahal, aku menutupi kefakiranku supaya orang tak menderma kepada aku. Sama juga Sayyidina Husain buat. Sayyidina Husain, selalu saya suka cerita Sayyidina Husain jalan, orang tegur, tengok Sayyidina Ali pun pakaian murah, Sayyidah Fatimah baju tampal-tampal, anak bukan main baju mahal. Maka kata Sayyidina Ali, kalau aku pakai pakaian murah, orang nak bagi bantuan, memudahkan hatiku harap pada orang. Bila aku kenakan pakaian yang mahal, orang cakap lain, tengok sombong baju mahal. Dan mereka tak cakap soal harta, memudahkan hatiku, tak mengharap sesuatu yang ada pada tangan mereka. Aku menutup aku menutup badanku dengan pakaian yang mahal kerana aku menutup hatiku supaya tidak ada jentikan hati yang ingin sesuatu yang ada pada tangan manusia. Jangan ambil simpati, tunjuk orang pula diri tu fakir, nak sumbangan, jangan. Tutuplah semampu boleh kefakiran kamu, biarlah itu antara rahsia kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis dah. Kemudian adab zahir pula. Tadi adab batin terbahagi kepada 5. Pertama redha, kemudian yang kedua adalah iaitu suka ataupun syukur dengan Allah, kondisikan dia sebagai orang yang fakir. Yang ketiga, akhlak yang baik. Yang keempat, mentaati perintah Allah. Yang kelima adalah tidak mengadukan kefakirannya kepada orang lain. 3-4 hari saya belek bab fakir. Bab fakir ni ada lebih kurang 36 helai ada. Cukup 4 hari habis. Pagi, petang, malam belek. Makan pun tak, belek je. Tapi seronok. Masya Allah, seronok. Sambung. Tu tadi adab batin tau. Ni sambung adab zahir. Adab zahir dia adalah, yang pertama adalah menutupi kefakiran diri. Maksudnya segi pakaian tadi lebih kurang sama juga macam atas tadi. Yang kedua adalah tidak merendahkan diri kepada orang kaya kerana kekayaannya. Faham betul-betul? Si ulang balik nombor 2 ni. Tidak merendah faham nombor 2 ni tidak merendahkan diri kepada orang kaya kerana kekayaannya. Apa contoh dia? Saya bagi contoh ni. Dia orang fakir lalu biasa je. Dia orang fakir, orang kaya lalu bangun Tuan Haji, Datuk Tuan Haji, Masya Allah, salam, hormat. Jangan macam tu. Ali Zainul Abidin, saya sebut hari tu, anak Sayyidina Husain. Ali Zainul Abidin kalau jumpa orang fakir, salam, cium tangan, peluk, minta doa, macam tu sepatutnya. Sepatutnya orang fakir lebih kita menghormati berbanding orang kaya. Sekarang zaman sudah terbalik. Orang kaya, Masya Allah, cium tangan, hormat. Tapi kalau orang fakir buat bodoh saja, padahal kemuliaan tu lebih kepada orang fakir. Tolong jaga adab. Kalau Allah kondisikan kita orang fakir, tolong jangan tunduk kepada orang kaya kerana kekayaannya, jangan. Kerana dia akan rasa kekayaan tu lebih besar bagi dia nanti. Jangan perkara tersebut. Padahal kedudukan kita tu, kita nakmati kerana itu adalah lebih mulia, iaitu kedudukan fakir. Jangan sekalipun tunduk pada orang kaya, jangan. Abang Wali, jangan. Dia tu YB ke, dia ketua kawasan ke, itu jangan, sikit pun jangan. Nanti dia rasa dia perlu kepada kita, dan di situ seolah-olah kata Imam Ghazali bagi contoh. Kalau kamu tu hamba, ada tuan kamu. Kalau kamu minta kepada tuan lain, kalau tuan kamu tahu marah tak agak-agak? Kau ajar, kau tu adalah hamba aku, kau minta kat dia, mesti dia cakap aku ni tak bagi pada engkau kan? Dia akan marah.
kamu minta kepada orang kaya, Allah akan marah kepada kamu. Mana kamu letakkan yang maha kaya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang tu kalau betul-betul ma'rifatullah, betul-betul hati kenal pada Allah, dia akan nampak manusia semua fakir. Dia akan nampak yang maha kaya satu saja, siapa? Allah. Minta pada Allah, tunduk pada Allah. Saya sebut hari tu kan, anjing dia jaga hubungan baik dengan tuan dia. Apa tuan dia bagi? Bagi rumah kecil, taman, dibersihkan. Kita jaga hubungan dengan Allah. Siapa Allah? Yang maha kaya. Takkanlah Allah Ta'ala tak jaga kita. Takkanlah Allah aibkan kita sampai kita nak minta ke orang. Tak ada. Melainkan kalau dia nak berlebihan, itu ya. Melainkan dia nak berlebihan, itu dia akan tunduk pada orang. Allah, aku nak duit lebih lah, biar makan lebih sikit. Ambillah kehinaan, mintalah dekat orang. Tapi kalau dia nak cukup-cukup sahaja, maka dia tahu saya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Imam Ghazali kata, sebenarnya kamu menikmati dunia seperti mana kamu menikmati air. Kita mengambil air, perlu banyak ke air? Tak. Kita lalu, kita tengok laut, air lah, ambil timba. Tak ada gelojoh kepada air. Kau bernafsu dengan air lah? Maksud saya bernafsu dengan air, maksud saya tu macam, air lah, tak ada kan. Begitulah kamu pandang harta. Boleh macam tu? Boleh lah, apa tu. Macam tu lah kamu pandang harta. Maksudnya kalau tengok harta orang tu biasa je, macam aku tengok laut je, biasa. Macam aku tengok air jamban ada, air masak ada, air pipe ada, biasa. Tapi kalau orang masih melihat harta itu kurang makrifah. Bukan kita kata tak ada, bukan. Dia kenal Allah tapi kurang. Kalau betul kenal Allah, bagi dia emas dengan air sama saja. Maka ambillah harta ala kadar seperti mana air ala kadar yang kamu ambil. Macam tu lah. Allah. Pertama, menutupi kefakiran, macam tadi juga, macam batin. Adab zahir yang kedua adalah tidak merendahkan diri kepada orang kaya kerana kekayaannya. Kan Nabi SAW sebut juga, orang yang merendahkan diri kepada orang kaya hilang agama dia nanti kan. Yang ketiga, tidak duduk bersama orang-orang kaya. Ini bahaya ni. Duduk bersama dengan orang-orang kaya, hati akan takluk pada orang kaya. Yang orang kaya pandang aku, orang kaya bagi dengan aku, dan dia akan sombong dia mampu duduk bersama dengan orang-orang kaya. Tak perlu. Kamu bila kena sombong, kamu itu ada hubungan baik dengan yang maha kaya Allah. Itu yang sebenarnya cukup kan. Adab zahir pertama, tutup kefakiran. Kedua, jangan merendah diri pada orang kaya. Yang ketiga, tak duduk bersama dengan orang-orang kaya. Kadang orang fakir dia hebat, tengok aku mampu duduk dengan ada pangkat ni. Tengok selfie. Sini tak sini selfie. Tengoklah sini apalah tu. Alah, sana pun tak apalah. Yang penting orang nak saksilah, nampaklah aku tu duduk bersebelahan dengan dia. Bangga pula. Ya Allah. Kalau orang kenal Allah tu tinggi, hebat macam mana. Allah tu yang maha kaya. Kalau dia kenal Allah dan dia dekat, dia cukup bangga dia tu dengan Allah. Jangan duduk dengan orang-orang kaya. Syekh Hatim Al-Asam, saya sebut di Pelma pun saya sebut. Syekh Hatim Al-Asam pergi ziarah orang alim. Ini Imam Ghazali sebut dalam bab ilmu. Saya ada kitab khusus terjemahan bab mengenai ilmu. Imam Ghazali sebut khusus mengenai ilmu. Ada terjemahan Lirboyo Indonesia. Imam Ghazali sebut dalam bab ilmu mengenai orang alim. Syekh Hatim Al-Asam dia pergi nak ziarah satu orang ulama. Dia kata, ni Syekh Hatim tanya, ni rumah siapa ni? Orang alim yang kita nak ziarah. Ini rumah orang alim. Astaghfirullah. Okey, baik. Tayyib. Assalamualaikum. Masuk. Kemudian ini pinggan, mangkuk, meja, kerusi, amboi. Ini rumah siapa sebenarnya? Rumah orang alim. Alim. Astaghfirullah. Hatim Al-Asam, ulama hebat. Kemudian duduk simpuh di hadapan orang alim. Syekh Hatim Al-Asam kata, ulama tanya, kau ni siapa? Saya orang Ajam. Maksudnya non-Arab. Saya orang biasa saja. Kalau dulu sebut Arab kalau, hebat lah. Dulu lah, sekarang sama ya. Dulu kalau sebut Arab, hebat. Hatim Al-Asam saja kata, saya ni non-Arab, saya orang biasa. Orang Ajam biasa. Kau datang nak apa? Saya nak belajar wuduk, boleh tak wuduk dengan kamu? Padahal ini lebih alim daripada nak ziarah ni. Apa kamu nak belajar? Wuduk. Teruk nanti, astagfirullah. Semayang sebelum ni macam mana?
Itulah teruk kan saya ni. Syekh tolong belajar, saya nak belajar gali ilmu wudu. Baik, wudu ni pertama adalah sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh sunat ajar. Dan 3 kali kesemuanya. Baik. Okey, praktik depan saya nak tengok. Saya tunjuk. Ya, tunjuk cepat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu. Syekh Hatim Al-Asam saja basuh tangan 4 kali. Astaghfirullah, mubazzir. Apa 4 kali? Tak boleh Tak boleh lah 3. 3 kali. Baik. Lepas sambil wudu, apakah Syekh Hatim Al-Asam? Aku berlebih-lebihan urusan wudu, kamu beristighfar. Kamu berlebih-lebihan urusan dunia, mana istighfar kamu? Dia ajar balik. Saya ini wudu berlebih, kamu kata ini makruh. Ini hukum apa ni? Makruh ke haram? Masya Allah. Jangan. Nanti kesan dekat hati kita tu lebih tertarik, bahaya. Dia satu je, kalau kita ni hati terpaut dengan harta, dia akan tarik kita dengan harta. Hati kalau kita tertarik dengan akhirat, dia akan tarik kepada akhirat. Hati tu tak boleh disibukkan dengan dua, dia salah satu. Harta, jawatan. Kalau akhirat, dah akhirat. Dia tak boleh bercampur tu, tak boleh. Salah satu je. So, hati kita tu ada pilihan, nak ambil kekayaan dunia ataupun nak berdekat dengan Allah, atau lebih menginginkan akhirat. Tanya pada dirilah. Tapi kita sebenarnya datang ilmu jauh-jauh macam ni, kalau lebih ke arah harta, rugilah. Jangan. Moga Allah jaga kita lah. Amin. Okey, sambung. Nah, yang keempat adalah memberi sekiranya terima yang banyak daripada orang. Tahap fakir tu macam mana kita hukum? Kita tu fakir macam mana? Sat lagi saya ceritalah. Sat lagi saya bagi tahu. Ada dia punya ukuran dia. Okey. Fakir ni adalah orang yang mana dia ni cukup-cukup saja. Dia tak nak banyak. Fakir tu terbahagi pada 3. Hari ni dia ada, hari besok dia tak ada. Itu fakir atau miskin. Yang kedua adalah dia memiliki sebanyak tempoh sebulan, 30 hari ataupun 40 hari. Lebih daripada tu dia tak simpan. Abang Ashraf, setahun ada simpan? Yang ketiga setahun. Yang ketiga setahun. Yang ketiga setahun. Berarti 3 ini saja kena ada. Kalau lebih, dia tak keluar dah. Dia dikatakan sebagai berlebih-lebihan. Syekh Ibrahim bin Adham, orang bawa main harta. Faham cerita ni? Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, orang datang bawa harta. Syekh nak di duit. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, bawa baliklah duit ni. Syekh, kenapa bawa balik? Ini harta yang banyak. Kalau kau bagi pada aku terkeluar daripada list orang-orang fakir. Aku tak suka. Aku suka aku ni adalah berada di list orang-orang fakir. Kalau harta itu berlebihan, aku terkeluar daripada list orang-orang fakir. Sirri As-Saqati datang mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam, ni duit saya bagi pada kamu. Imam Ahmad bin Hanbal kata, duit ini lepas 40 hari bawa mai balik. Berzibah. Sekarang je lah saya bagi. Tak ya. Kerana sekarang punya makanan cukup untuk 40 hari. Biar aku habiskan duit ini terlebih awal. Dah aku tak ada, kau bawa 40 hari punya cukup ini, maka itu cukup bagi aku. Dah ada cukup untuk masa 40 hari ini. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang terakhir. Imam Ahmad bin Hanbal kata, sekarang aku punya makanan dah cukup untuk 40 hari. Kalau kau datang, rugilah. Dapat nanti aku mati, nanti tak sampai 40 aku mati. Aku mati dalam keadaan menyimpan harta yang banyak. Bahaya nanti. Nanti di akhirat, nanti ada azab. Biar aku dah habis 40 hari makanan aku, 40 hari yang seterusnya kau bawa, baru aku akan terima. Sekarang aku tak nak terima. Maka adab orang fakir adalah terima hanya ketika memerlukan. Ketika tak memerlukan, jangan terima. Kalau nak lebih, maka dia disebut sebagai 3. Orang yang memiliki harta yang banyak, pertama dia akan sibuk dengan harta. Nombor 2, hatinya tu tak akan tenang. Sibuk ingin lagi menambah, sibuk lagi ingin menambah. Yang ketiga adalah di akhirat akan disoal mengenai setiap harta yang masuk dan keluar. Buat apa? Dunia pun susah, akhirat pun susah. Harta yang banyak halal dihisab, yang banyak dan itu adalah maksiat akan diazab. Kalau duit yang sedikit terhindar daripada 2, banyak disangkut juga di akhirat, kena hisab. Kalau duit itu sikit ataupun banyak maksiat,
diazab pula. Maka lebih baik adalah dengan cara cukup-cukup saja. Nanti Imam Ghazali tu nanti saya sebut juga nanti mengenai cukup-cukup tu apa dia, kalau boleh pakaian satu cukup. Satu dalam panas, satu ataupun buat zaman kita ni mungkin tak tentu cuaca kan. Kalau bagi saya lah, individu dua okey lah, pakaian dua, seluar dua. Kalau macam masak, kalau menurut Imam Ghazali satu juga. Bagi saya masak, untuk masak bihun ke, goreng ke apa, satu cukup dah. Masak nasi satu, kemudian periuk untuk air satu, cukup dah. Jangan dua tiga, tak payah. Kalau ada suami, isteri, anak, satu talam cukup dah. Tak payah 2, 3, 4, 5 pinggan, tak payah. Melainkan tetamu kerana menghormati, tak apa. Tapi kalau tetamu datang, kita punya duit ala kadar, jangan nak beli pinggan hebat-hebat, hutang. Kenapa? Biar orang datang, orang tak kata apalah, bagi ni saja. Tengok nak pandangan orang punya pasal, tengok sama hutang-hutang buat apa macam tu. Biar cukup-cukup, kerana lebih segi urusan itu pun sangkut di akhirat juga. Maka kalau orang betul-betul fikir kehidupan akhirat, dia tak mau berlebih-lebihan. Kadang orang tu fikir yang sempit kan. Dia nak urusan dunia dia tu dipandang oleh orang. Dah, sambung yang seterusnya. Kemudian yang ketiga pula. Kemudian yang ketiga pula, yang seterusnya. Pertama saya sebut, kita semua adalah hamba yang fakir. Kita perlu kepada Allah. Kita tak ada apa, semua pemberian daripada Allah. Kita hajat kepada Allah. Nombor dua adalah adab fakir miskin terbahagi kepada dua. Pertama adalah adab batin dan juga adab zahir. Yang seterusnya adalah yang ketiga. Cepat masa jalan. Adab sopan orang fakir pada menerima pemberian orang. Macam mana adab dia? Ini saya fikir nak bagi habis 2 hadis, tak boleh lah, satu lah. tak sampai. Kalau boleh sikit lah, sebab hadis satu lagi tu sikit, saya tak ambil banyak, saya cerita je nanti. Nah, yang ketiga pula, yang seterusnya lah, ataupun boleh macam tu. Adab sopan orang fakir pada menerima pemberian orang. Orang nak bagi kat dia kan, macam mana adab dia tu sehingga tidak membatalkan pahala. Pertama adalah lihat keadaan harta tu. Harta tu harta haram tak? Dia ni biasa jual ganja contoh. Ataupun jual apa macam tu, sejenis dengan dia lah, apa macam tu. Dia jual, kemudian dia datang dekat kita, diberikan sumbangan duit. Sedangkan kita fakir, boleh terima, boleh tak boleh terima, jangan terima. Tapi kadang orang fakir yang tak wara', dia kata tak apalah, mana tahu ni duit lain ke apa ke, tak apalah, ambil lah. Tapi kalau yang wara', dia tak akan terima duit tersebut, kerana dia tahu sumber tersebut adalah lebih berpihak kepada haram, maka menerima fatwa daripada hati. Maka kalau hati kata lebih cenderung kepada perkara tersebut, maka dia lebih menghindari. Nanti saya sebut satu cerita Siri As-Saqati dengan Bishr Al-Hafi. Kita punya abang kita dah dengar lah cerita tu, seronok. Saya cukup suka cerita tu. Saya suka cerita tu, saya cerita. Tengok harta tu dulu. Kita fakir, kalau orang bagi, kalau tengok harta tu dulu, ini haram ke bukan, dia ni biasa jual apa kan. Kalau dia jual benda pelik-pelik, maka jangan. Kalau dia orang yang biasa, dia datang, maka kita terima. Yang kedua, lihat pada keadaan pemberi tersebut. Kalau pemberi tu datang dengan rakaman, datang dengan pengikut, jangan terima kerana dia nak dilihat oleh orang lain. Maka pemberian orang supaya dilihat oleh orang lain, jangan diterima. Sana, sangkut. Wallahu a'lam. Macam mana tu? Imam Ghazali kata, lihat orang pemberi tu, dia ada riak tak? Dia bagi tu supaya dilihat oleh orang tak? Kalau dilihat oleh orang, jangan terima pemberian dia. Tapi kerana kita fakir punya orang, terliak duit orang, alah tak apa, ikhlas, tak apa. Macam mana tu? Kata Imam Ghazali, tengok lenggokkan dia tu. Yang seterusnya adalah tengok lenggokkan. Dia bagi tu untuk merendah-rendahkan kita tak? Mai sini. Siapa nak duit? Mai. Ni, mai. Salam. Ambil. Siapa nak? Tak payah terima. Aku bulak. Tanam dalam hati aku, tak aku bulak sikit pun duit hang. Macam tu. Jangan rendahkan dia. Biar tak apa, Allah yang memberikan rezeki. Orang lain Allah akan hantar. Mungkin tidur bangun bawah bantai ada ke? Mana tahu. Kan? Kisah hadis Anbar. Sahabat Allah berikan ikan. Tak disangka-sangka kan. Ikan tu punya besar sampai berapa lama. Ada lagi isi dia. Sampai sahabat pun berisi sikit. Masya Allah.
Apakah Tuhan mereka adalah Allah, Tuhan kita juga Allah? Maka tengok, kalau lenggokkan dia tu macam seolah-olah nak ungkit-ungkit kata dia bagi, jangan terima daripada dia. Yang ketiga, keadaan ketika mengambil. Sekiranya hati kita tu ada rasa cenderung mengambilnya kerana menunduk kepadanya, maka jangan ambil. Lihatlah sebelum nak ambil tu dan ketika mengambil tersebut bagaimana keadaan hati kita dan keadaan bagaimana kita ni fakir ke tak. Orang bagi sumbangan, orang rasa aku ini fakir. Aku ni betul fakir tak? Orang bagi zakat, aku ini betul ke golongan asnaf yang boleh terima zakat? Fikir balik. Orang datang, kamu alim, saya bagi duit. Betulkah kamu alim? Ketika malam hari bukan khalik ramai, kamu tu jaga tak kealiman kamu atau kamu maksiat? Kalau ketika kamu bersendirian kamu maksiat sedangkan dia memberikan kamu atas dasar kamu orang alim, orang yang beramal, kembali berikan dia duit balik dan kamu kata saya tak perlu kepada duit kamu. Jangan ceritalah saya ni orang maksiat, jangan cerita. Dah berikan pada orang lain atau kembalikan kepada dia. Tak boleh terima orang memberikan sesuatu sekiranya secara senyap-senyap kita tak ada. Contohnya orang berikan kerana kita ahli ilmu, sedangkan ketika bersendirian kita bukan ahli ilmu, kita jadi jembelang dengan orang. Janganlah, duit tu jangan kita terima. Maka kita tengok keadaan kita dia berhak tak terima duit tersebut. Nah, keadaan harta kita sebut tadi mengenai keadaan harta terbahagi pada 3 tu kan. Keadaan harta, pastikan keadaan harta tu bersih. Nombor 2 adalah lihat keadaan si pemberi. Saya sebut tadi kan, keadaan si pemberi kita tengok lenggokkan dia. Kita tengok dia ni orang yang merendah-rendahkan kita ke macam mana ke. Di sini ada beberapa kisah, iaitu kisah Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi kata, saya suka minta duit kepada Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu. Saya sebut cerita dia tu kat kedai. Bishr Al-Hafi kata, aku suka minta duit kepada Sirri As-Saqati kerana dia adalah orang yang paling gembira kalau orang meminta kepadanya. Macam tu kalau jumpa jenis minta tak apa. Minta tak apa. Orang macam tu tak apa. Weh, bagi duit boleh? Apa dia? Minta apa? Duit. Alhamdulillah. Minta duit. Masya Allah. Terima kasih datang untuk minta duit. Orang macam ni minta tak apa. Imam Ghazali tak bagi minta. Kenapa tak bagi minta? Ada jenis puak macam ni. Dia bagi tu, nanti sebut nama saya dekat orang. Nanti dia bagi duit, lepas tu aku bagi duit dengan kau tengok aku buat bodoh. Biasa sifat orang macam tu. Kalau Imam Ghazali kata, kalau jenis macam Sirri As-Saqati, kamu kenal orang macam tu, tak apa. Kamu minta kat dia pun tak apa, kerana itu tak mengaibkan diri kamu. Kamu tak datang dengan hina, tak apa. Yang menjadi hukum haram meminta di antaranya adalah kita tu jadi hina dekat orang, itu jadi haram. Tapi kalau kita ada kawan ke jiran kita macam Sirri As-Saqati, tak apa. Yang jenis sonok, kalau meminta tu jadi, weh, minta, Allahu Akbar, terima kasih dah. Dan Sirri Bishr Al-Hafi kata, aku membantu kegembiraan dia, iaitu aku membantu pemberian dia kepada aku. Tak apa. Jenis minta duit sikit, minta duit, Masya Allah, duduk minum. Tak apalah, tak ada duit, jangan cakap macam tu lah. Tak ada apa, cakap lah saya ingin sesuatu. Tak apa, datang, Allah seronok kamu datang minta duit. Ada orang macam tu. Tapi kita jadi orang macam tu. InsyaAllah, moga Allah bantu kita, amin. Okey. Keadaan pemberi, kisah yang seterusnya, orang Khurasan datang menemui Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ataupun saya ceritalah, Sufyan As-Sawri kata, kalau aku tahu orang memberikan aku dalam keadaan dia membangga-bangga, dia menunjukkan bantuan dia kepada aku pada khalik ramai, nescaya aku haramkan tanganku tak menerima pemberian dia tersebut. Jangan terimalah. Yang seterusnya adalah kisah orang Khurasan datang jumpa Imam Junaid. Orang Khurasan ni cerita seronok, saya suka cerita ni, seronok juga di antara kisah Bishr tadi. Orang menjumpa Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, ya Imam, saya bagi duit ini pada kamu. Kata Imam Junaid, bawa baliklah, aku tak perlu. Kenapa? Kerana ini duit banyak, aku belum tentu nak hidup sampai duit banyak ni. Boleh jadi aku mati terlebih awal. Tak ya Imam, saya bagi duit banyak, suruh kamu beli makanan yang mewah-mewah. Betul, macam tu aku terima. Kenapa? Dia ada orang macam ni. Aku bagi sumbangan kat dia, dia beli motor sebiji pula. Haram tu. Nampak? Habis kamu nak bagi duit untuk apa? So makan apa? Nasi dengan telur ya?
Nasi telur kicap saja. Wajar tu. Ini pemberian menghinakan kita ni. Faham maksud saya? Oh, kira hang bagi dekat aku pemberian yang suruh aku makan nasi dengan telur dengan kicap je lah. Suruh aku naik biskar ya. Tak ikhlas macam ni. Berarti pemberian itu merendahkan aku. Imam Junaid nak taste dia dulu. Okey, tak perlu. Tak. Saya bagi, ini banyak lah. Maksudnya banyak. Kalau makan nasi telur kicap ni masa setahun boleh lebih lagi. Kata orang tu tak. Saya bagi suruh beli makanan yang mahal. Kadang orang bagi sumbangan, kita pergi beli chicken chop amboi, bagi sumbangan sikit, makan chicken chop. Sepatutnya lagi kita kena gembira, alhamdulillah makan chicken chop. Lepas ni aku bagi duit lagi banyak. Kena macam tu. Maka tak apalah. Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau begitu aku terima. Orang Khurasan dia kata, aku nak pemberian orang ni paling aku suka bagi pada engkau. Manusia aku suka bagi duit adalah pada engkau. Dan kata Imam Junaid, orang yang paling aku suka terima wang hanya pada engkau, yang lain aku tak akan terima nanti. Faham tak? Ini kalau kita baca detail ni, layan betul pembahasan dia tu, Masya Allah, seronok. Sikit lagi. Yang ketiga adalah saya sebut tadi, keadaan ketika menerima tu bagaimana. Maksudnya hati kita jangan takluk kepada dia, dan kita perlu meyakini bahawasanya Allah Ta'ala menggerakkan dia untuk memberi kepada kita. Hakikatnya itu adalah pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kena yakin macam tu. Kerana dalam munajah Nabi Musa AS, saya rangkul, adalah seolah-olah seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau mencintai seseorang, maka Allah akan menggerakkan pendosa mendatangi, memberikan duit kepada dia supaya pendosa itu dihapuskan dosa oleh Allah Ta'ala. Faham? Orang bagi duit kat kita, bagi duit. Sebab apa Allah gerakkan dia? Kerana dia banyak dosa. Dengan harta tersebut yang diberi, Allah gugurkan dosa-dosa dia. Pasal tu, jangan kita pula tunduk, kamu ni Allah bagi tangan sejak lahir sampai sekarang tak syukur. Orang bagi duit 5 minit saja, kita dah Masya Allah, hebatnya dia ni, dia bagi duit hebatnya, tak boleh lupa lah. Allah bagi tangan tau, daripada kamu lahir sampai sekarang. Mana takjub hati kamu pada Allah? Kenapa lebih pada manusia? Dah sambung. Dah habis dah. Yang seterusnya adalah keadaan yang keberapa tu saya sebut tadi? Yang tu keadaan kan orang-orang yang ketiga ni, sambung yang keempat. Nah, seterusnya nak masuk yang keempat. Yang keempat. Tadi yang tiga, yang terakhir tu adalah keadaan orang yang menerima tu. Yang saya sebut tadi tu kan, adab sopan orang yang fakir tu terbahagi pada tiga. Last kali tu, adab sopan orang fakir pada menerima pemberian terbahagi pada tiga pula. Tu tiga tadi tu, sekarang sambung empat. Sebelum nak sambung pembahasan 4, jangan jadikan kelebihan fakir sebagai alasan untuk meminta-minta pada orang. Saya fakir, sini duit. Saya orang fakir. Kamu ni susah nanti akhirat tau, kamu banyak duit. Nak tak kamu selamat di akhirat? Nak, bagi duit lah kat saya. Jangan macam tu. Dan orang yang kaya pula, jangan ambil alasan orang fakir-fakir meminta nanti di akhirat akan diazab. Kamu jangan banyak minta, jangan. Orang yang kaya mengambil hadis kelebihan memberi, orang yang fakir mengambil hadis iaitu ancaman banyak meminta-minta sekiranya tak memerlukan diri. Nah, pengharaman meminta tanpa darurah dan hadap sopan orang fakir yang sangat memerlukan perlu pada permintaan orang lain, perlu kepada orang lain minta. Apa adab sopan dia? Nah, yang keempat ni, pertama adalah meminta itu hukum asalnya haram, tak boleh. Minta tu tak boleh. Diperbolehkan sekiranya memiliki hajat ataupun keperluan, boleh. Yang penting yang mana akan saya bahaskan tadi, perlu kepada apa tu sehingga kita boleh minta. Kalau tak, perkara tersebut adalah haram. Kenapa dihukum sebagai haram? Kerana tiga. Pertama adalah seolah-olah kita mengadu kepada makhluk dan membelakangi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kita meminta adalah dengan cara kita tu merendahkan diri pada orang. Dan kita meminta tu dalam keadaan kita itu rasa hina kepada orang, bukan kepada Allah, kan? Yang ketiga, biasanya meminta itu akan menimbulkan perasaan rasa sakit hati kepada orang yang kita minta. Macam ni maksud dia. Imam Ghazali sebut, pertama kita minta kepada makhluk, tak minta pada Allah. Yang kedua adalah menjadi kita tu hina kepada makhluk. Yang ketiga adalah menyakitkan hati orang yang nak memberi. Saya sebut dari tu. Contoh, kita pergi dekat dia,
nak duit. Dia ni sebelah dia ada orang tau, ramai orang. Dia akan terfikir, kalau aku tak bagi nanti orang cakap aku kedekut tidur masin. Nanti kalau aku bagi pula, duit aku tak cukup, macam mana ni? Sekejap lagi kalau aku tak bagi, orang kata, woi kaya tak bagi duit lah. Aduh, macam mana ni? Dia ni satu lah. Nah. Bagi duit. Lepas bagi duit, tengok, aduh, aku bagi 50. Aku kenapa aku tak bagi RM5? Nampak? Kerana menggelisah dan menyakitkan hati orang, itu sudah haram. Sampai-sampai kata Imam Ghazali, kalau kamu terima pemberian orang macam ni, kamu bagi baliklah, jangan terima. Kalau tak jumpa dia, bagi pada ahli waris dia, ataupun berikan pada orang yang lebih memerlukan. Jangan terima duit daripada orang yang memaksakan diri memberi kepada kita. Kalau nak jumpa orang yang sebalik orang macam ni, jumpa macam orang Bishr yang seronok bagi, tak apa, datang, seronok, itu tak apalah. Kerana memberi tu menyakitkan hati dia. Seperti seolah, Imam Ghazali kata, seolah-olah kita macam tumbuk orang tu, mai duit. Tapi kita memukul dia secara batin, tetap hukumnya sama. Ini pendapat Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali tu bahas sampai ke situ. Masya Allah. Dah, sambung sikit lagi. Yang seterusnya adalah meminta itu diperbolehkan sekiranya kita tu tak ada kekuatan untuk kerja dapat pendapatan lebih. Kita tak ada kekuatan, kita tak kenal nak buat online macam mana kan. Sijil kita tu hanya kelayakan macam tu saja untuk gaji yang terima kita, nak buat macam mana. Atau kita tak ada sijil, SPM pun tak ada. So kita tu memang kelayakan gaji kecil kerja kita tu, nak buat macam mana. Maka boleh meminta sekiranya pakaian kita tu ada satu. Pakaian ada dua, jangan minta. Raya macam mana? Tak apalah, raya je lah. Kenapa? Baju lama tak boleh raya. Baju lama tak boleh raya, boleh je kan. Nanti orang, ini dah masalah. Kenapa perlukan pandangan orang? Kamu nak pandangan orang menyebabkan kamu susah di akhirat, atau kamu abaikan pandangan orang memudahkan kehidupan kamu di akhirat? Kamu nak mudah di dunia ke kekal yang akhirat kehidupan kamu nak mudah? Macam tu. Yang seterusnya adalah tidak boleh meminta sekiranya makanan, pakaian, tempat tinggal dalam keadaan secukupnya, tetapi inginkan lebihan meminta itulah hukumnya adalah haram, tak boleh. Nah, yang seterusnya adalah sekiranya terpaksa meminta dan elak dari nak penghinaan orang. Pertama adalah nak minta pada orang tapi elak daripada penghinaan. Kerana meminta itu satu penghinaan. Nak elak daripada penghinaan bagaimana? Pertama, pergi jumpa orang tersebut, sebelum jumpa dah tanam hati, ya Allah, aku cukup dengan pemberian Engkau ya Allah, tapi kerana kelalaian aku ya Allah, aku ni kurang solat sehingga tak murah rezeki ya Allah, sebenarnya Engkau bagi ya Allah, kerana itulah aku pergi pada hamba-Mu ya Allah, Engkau cukup ya Allah memberi pada aku ya Allah, aku yang lalai ya Allah, macam tu dalam hati. Yang kedua, cara yang terbaik adalah meminta kepada keluarga ataupun kawan-kawan yang terdekat supaya tak ada penghinaan orang kepada kita kan. Minta kat bapak ke, minta bapak dia mungkin datuk ke, anak fakir zuhud kan, CJ tak belajar SPM, bapak hidup lagi, bisnes bapak nak lagi duit, bapak pun kaki nak duit juga, tak apalah, minta kat bapak pun tak apa, atau minta kepada keluarga. Dah, yang seterusnya, ni nak habis dah. Biarlah. Yang kelima, keadaan orang-orang yang meminta. Bish berkata orang fakir miskin itu terbahagi pada tiga. Okey, fakir itu miskin terbahagi pada tiga. Pertama, tak meminta, tetapi kalau diberi tak nak mengambilnya. Ada orang macam tu. Dia itu fakir, dia pun tak harap tak minta pada orang bagi kat dia pun dia tak mau. Ada jenis macam tu. Maka golongan ini adalah golongan yang paling terbaik. Golongan yang kedua adalah tak meminta, kalau diberi dia akan ambil. Golongan ini pun golongan yang terbaik juga. Yang ketiga, meminta ketika hanya memerlukan sahaja. Maka orang seperti ini pun dikatakan orang yang baik juga. Kesimpulan dia yang saya buat, kedudukan orang fakir tu mulia. Ini kesimpulan saya buat. Kedudukan orang fakir tu pahala yang besar. Jangan cemari kemuliaan tersebut dengan meminta-minta pada orang. Taat kepada Allah, kerja semampunya, kemudian yakin pada Allah, tawakal dan sangka baik pada rezeki Allah Ta'ala. Sentiasa rasa rezeki Allah tu cukup. Dan hadis Nabi SAW, berasa cukup dengan Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Nah, ada kisah mengenai Syekh Hatim Al-Asam.
Syekh Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, satu hari ada orang jumpa, ada orang berikan wang kepada Syekh Hatim Al-Asam. Orang bagi duit kepada Syekh Hatim Al-Asam ketika Syekh Hatim Al-Asam mendirikan salat dengan doa, ya Allah murahkan rezeki, murahkan rezeki. Ada orang kaya, dia tengok perlukan duit, perlukan rezeki apa ni, dia buat tak tahu je. Kemudian datang seorang, dia letak dekat sebelah Syekh Hatim Al-Asam, dia balik dan diberikan makanan sikit, dia balik. Kemudian Syekh Hatim berdoa, ya Allah murahkanlah rezeki dia, ya Allah, makanan ni dia makan, ya Allah, murahkanlah rezeki, ya Allah, makan dia makan, ya Allah, pemberiannya rezeki dia makan, ya Allah, tolonglah ya Allah. Doa. Orang kaya ni dia tengok, ini Syekh Hatim Al-Asam, Masya Allah. Dia pergi jumpa orang yang bagi makanan tersebut. Dia kata, makanan engkau sekarang yang kau tengah makan, aku beli, tolong. Kenapa? Syekh Hatim mendoakan pada engkau. Dia kata, doa Syekh Hatim Al-Asam, aku tak akan jual dengan harta, tak mahu aku. Kerana makanan ini berkat sudah didoa oleh Syekh Hatim Al-Asam. Kerana duit aku bulu sangat ini, aku nak bagi pada engkau. Jangan, simpanlah duit ini, lagi mahal. Faham? Nah, ini serba sedikit mengenai fakir. Ni Abang Wi ada soalan? Tak ada, semua sudah terjawab dah. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri kuliah, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga di antara amalan murah rezeki, berselawat kepada baginda. Dalam kitab Imam Ghazali Mukashafatul Qulub disebut Imam Sufyan As-Sawri jalan nak pergi dekat Kaabah, jumpa satu budak yang jalan tu diselawat, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli. Kenapa engkau selawat wahai budak? Pernah satu ketika berlaku, iaitu ayahku meninggal, wajah dia tu hitam, terkejut aku, nangis dan aku tertidur, aku tertidur di sampingnya. Dia dah mati, wajah dia gelap. Apa maksiat dia buat aku tak tahu. Datang seorang lelaki yang bercahaya, membersihkan wajahnya, dan cahaya tu lebih berbanding sebelum wajah ayah aku dalam keadaan gelap, lebih berseri. Dan aku tanya siapa, maka dia mengatakan, saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah engkau ni suka makan riba, maksiat, tapi dia malam tu dia akan selawat kepadaku. Kerana itulah aku diizinkan oleh Allah untuk membersihkan wajahnya, dan Allah Ta'ala redha kepadanya. Budak ni dia bangun, dia tengok, Masya Allah, wajah ayahku ni dah dalam keadaan bersih. Sejak itulah aku sentiasa selawat kepada Nabi SAW. Moga-moga muzakarah yang kita muzakarah, Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.